Sangat baik dan juga sangat menarik untuk diperhatikan mengenai bagaimana penambahbaikan SOP yang boleh dilakukan oleh SPR, KKM dan juga MKN untuk memastikan risiko penularan COVID-19 itu dapat dikurangkan terutama di PRN Melaka ini. Itu kita melihat kepada isu kesihatan. Cumanya ramai pakar yang mendakwa PRN Melaka ini sebagai satu eksperimen untuk mereka melihat dari segi hubungan antara parti-parti dalam komponen mereka itu sendiri. Terutamanya sebelum ini kita difahamkan ada keretakan rumah tangga boleh saya katakan antara Muafakat Nasional iaitu melibatkan parti UMNO dan juga parti PAS, dan begitu juga PAS dilihat pada PRN kali ini akan menggunakan logo Perikatan Nasional, dan pastinya isu-isu politik ini kita akan bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Muhammad, merupakan penganalisis politik Universiti Utara Malaysia di talian bersama dengan saya untuk membincangkan perkara ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fizi. Baik Prof, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai hala tuju parti-parti politik yang bertanding ini, terutama yang dalam mendepani PRN Melaka dan juga PRU 15 pada masa akan datang, suka untuk saya melihat juga membawa perbincangan kita kepada pertembungan lebih daripada 2 penjuru ataupun 3 penjuru yang difahamkan yang terbanyak adalah 6 penjuru di 3 DUN. Cuma kita nak lihat untuk pertandingan, untuk pertembungan lebih daripada 2 penjuru, 3 penjuru dan sebagainya ini, siapa yang akan menerima manfaatnya lebih, Prof? Kalau kita lihat kepada dua kawasan Dewan Negeri yang akan menerima 6 pertandingan, kalau kita melihat sebenarnya yang lebih valid itu ialah parti-parti yang mempunyai grassroots yang kuat, iaitu UMNO, PH dan juga PN, kerana PN melalui gabungan Bersatu dan rakan mereka yang lain Gerakan dan juga PAS, maka mereka mungkin mempunyai satu grassroots yang telah sedia ada, manakala calon-calon lain adalah terdiri daripada calon-calon bebas yang mungkin tidak mempunyai apa-apa kesan dari segi mendapatkan jumlah undi yang besar. Jadi sebenarnya senario pertembungan lebih daripada 3 kerusi itu hanya sebenarnya tertumpu kepada 3 parti yang besar sahaja berbanding dengan parti-parti kecil yang lain ataupun calon-calon yang lain seperti calon bebas. Dan saya melihat sebenarnya bukan sahaja 2 kawasan ini yang mempunyai lebih daripada 3 calon, tetapi majoriti Dewan Undangan Negeri 28 kerusi ini akan dipertandingkan berdasarkan kepada 3 parti komponen yang akan mempunyai peluang yang lebih kurang sama, iaitu UMNO, PH dan juga PN. Jadi sudah tentulah pertembungan kali ini merupakan satu pertembungan yang agak menarik kerana ia akan menemukan di antara parti-parti yang menyokong kerajaan, iaitu terdiri daripada UMNO, Bersatu dan juga PAS. Jadi ini satu senario yang menarik untuk kita lihat kerana ia akan memberi kesan dan implikasi kepada landscape politik selepas daripada keputusan ini. Apakah jika sekiranya UMNO menang, maka mereka akan mengkaji semula hubungan dengan PAS dan juga Bersatu, dan jika sekiranya UMNO kalah, apakah juga mereka akan mengkaji kerana mungkin kekalahan mereka juga akan sedikit sebanyak terlibat kerana pertembungan di antara parti-parti yang menyokong kerajaan, iaitu PN. Jadi senario-nya agak menarik untuk kita perhatikan, terutama selepas daripada PRN Melaka nanti, dan yang lebih utama ianya juga pasti akan mencorakkan sebarang bentuk penjajaran baru pada PRU yang ke-15 nanti. Jadi ini satu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji selepas ini. Bagi Prof sendiri, bagaimana Prof melihat dari segi trend pengundian pada PRN Melaka nanti? Adakah pengundi-pengundi akan memilih credibility seseorang calon itu sebagai faktor utama untuk mereka mengundi, ataupun mereka masih lagi tersekat dari segi mana-mana calon? Contohnya Barisan Nasional, kita perlu undi Barisan Nasional, Bersatu, kita mengundi Bersatu dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat dari segi trend untuk calon-calon atau trend untuk pengundi-pengundi ini memilih calon-calon yang bakal mewakili mereka? Saya rasa parti-parti seperti UMNO dan juga PH sendiri dan juga PN sendiri, mereka meletakkan ramai calon-calon baru, dan mereka ada justifikasi utama kerana apabila mereka meletakkan calon-calon baru, muka-muka baru bukan saja terdiri daripada kalangan
wanita, kalangan muda, kalangan pertengahan, sama ada mereka ini educated ataupun kumpulan profesional. Jadi ini menunjukkan bahawa hala tuju dan kecenderungan mengundi di kalangan pengundi juga berubah. Dan sebab itu saya melihat bahawa parti-parti yang meletakkan calon baru ni mereka sedar dan akur bahawa pengundi mahukan muka-muka baru. Walaupun muka-muka baru yang dipertandingkan ini bukanlah satu jumlah yang besar, namun kita dapati bahawa pertaruhan meletakkan muka baru menunjukkan bahawa parti-parti politik pada kali ini agak sensitif. Jadi mungkin mereka tidak lagi melihat kepada kecenderungan dan keterampilan seseorang calon. Namun apa yang saya lihat ialah keberanian parti-parti meletakkan calon-calon di kalangan muka baru, sama ada di kalangan calon muda, di kalangan calon wanita, di kalangan calon profesional. Ini menunjukkan bahawa sudah ada perubahan di kalangan parti-parti politik yang ada untuk menonjolkan barisan-barisan pelapis pemimpin pada masa akan datang. Ini sangat penting. Dan bagi saya, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh pengundi. Jadi mungkin pengundi tidak akan menilai, kerana apabila seseorang calon muda itu mungkin sukar untuk melihat dari segi pengalaman mereka, keupayaan mereka, keterampilan mereka. Tetapi jika sekiranya parti itu mengambil calon yang muda, maka ini menunjukkan keberanian parti dan kesediaan parti untuk berubah. Jadi sensitiviti ini bagi saya yang akan membolehkan parti-parti itu untuk mendapat sokongan dan kemenangan pada PRN nanti. Kerana apabila mereka sanggup berubah, maknanya pengundi mereka ini membuat keputusan itu berdasarkan kepada perubahan landscape politik di kalangan pengundi. Dan apabila pengundi mahukan satu perubahan yang besar di kalangan calon-calon yang ada, maka sudah tentulah jika sekiranya ini ditafsirkan oleh parti dengan meletakkan calon-calon baru, maka saya kira mungkin keupayaan untuk menang itu akan ada. Terutama mungkin kita lihat bahawa calon-calon yang lama, wakil-wakil rakyat lama ini mereka mempunyai imej-imej tersendiri. Dan kita tahu bahawa PRN Melaka ini berlaku atas sebab perubahan sokongan, dan sebelum ini juga kita dapati berlaku ketidakstabilan dan perubahan pada kepimpinan kerana calon-calon ataupun wakil rakyat itu mengubah parti-parti yang mereka sokong sebelum ini. Jadi mungkin ini memberi kesan di kalangan pengundi-pengundi yang tidak mahu lagi wakil rakyat mereka yang sebegini. Mungkin mereka mahu calon-calon yang lebih mempunyai identiti, mungkin mereka mahu calon-calon yang tidak mempunyai apa-apa latar belakang, seperti mana calon-calon mungkin mereka ini suka berubah ataupun suka lompat parti dan sebagainya. Jadi saya melihat apabila ada keberanian parti-parti politik untuk meletakkan muka-muka baru, maka ini menunjukkan satu realiti baru dalam senario politik. Kerana sebelum ini jarang berlaku di mana ramai di kalangan muka-muka baru yang akan bertanding untuk sesuatu pilihan raya, sama ada pilihan raya negeri maupun kepada pilihan raya umum. Jadi saya melihat upayaan sesebuah parti untuk menang itu juga akan bergantung kepada calon yang mereka. Mungkin pengundi tidak melihat calon, tetapi melihat kepada keberanian parti untuk meletakkan calon baru. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Muhammad, merupakan penganalisis politik Universiti Utara Malaysia.